Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua murid-murid tahun 4 Al-Amin? Ustaz harap semua dalam keadaan yang sihat dan sentiasa bersedia untuk menimba ilmu pelajaran, insya-Allah. Okey, jadi sebelum kita mulakan pembelajaran kita pada hari ini, jom kita membaca doa sebelum mula belajar, insya-Allah. Kawan-kawan, tadah tangan, mata pandang, tapak tangan, tangan paras dada. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas salihin. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Inni ra'aitu ahada asyara kawkaban wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Amin. Alhamdulillah, kita dah baca doa tadi. Semoga dengan membaca doa tadi kita semua diberkati oleh Allah dan mudah kamu faham, insya-Allah. Okey. Jadi sebelum kita mulakan, kamu boleh sediakan buku UPKK kamu. Okey. Macam biasa, buka bahagian adab. Okey, tapi sebelum kita pergi kepada pembelajaran kita yang baru, kita tengok pada pembelajaran yang lepas. Okey, yang pertama, 2 minggu yang lepas atau 3 minggu lepas kita dah belajar tentang adab melayan tetamu. Macam mana nak layan tetamu? Yang pertama sekali dia menjawab salam, okey, jemput dia masuk. Sebab apa kita kena terima tetamu? Sebab dia membawa rahmat, dia menghapuskan dosa-dosa kita, macam-macam lagi, banyak lagi manfaat-manfaatnya. Okey. Okey, yang kedua apa itu? Minggu lepas kita belajar tentang apa? Adab berjalan. Adab berjalan. Macam mana? Yang pertama, kalau nak keluar rumah kena tutup aurat. Okey, mulakan dengan langkah kanan. Apa lagi nak keluar rumah? Baca doa. Doanya apa? Doa bertawakal kepada Allah. Apa dia? Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Maksudnya apa? Dengan nama Allah aku berserah. Kita berserah kepada Allah bahawa kita ni tak ada kuasa ataupun tiada daya dan tiada kekuatan, melainkan yang Allah tu yang menyelamatkan kita. Okey. Okey, habis untuk ulang kaji, kita pergi kepada pembelajaran yang baru iaitu adab ketika bertanya. Okey, kamu boleh buka buku surat UPKK muka surat 95. Okey, 95, kamu tengok dekat situ. Okey, kita ni nak bertanya pun kena ada adab. Jawapannya kena ada adab. Kita nak bertanya dengan ibu bapa kita nak bertanya dengan guru kita, ada adab-adab dia. Macam ulama-ulama yang dulu-dulu, salafus soleh, ulama yang dulu dah 600 tahun lepas, 800 tahun lepas, zaman selepas sahabat, ulama-ulama yang telah mengambil alih sebagai khalifah kat bumi ni, menyampaikan dakwah kepada orang lain, menyampaikan ilmu. Dia kata yang pertama sekali bila kita nak berguru, pertama sekali kena ada adab. Jadi kita nak bertanya kepada guru kita, bertanya dengan siapa-siapa lah, kita nak belajar, kena ada adab dia. Okey, kita tengok yang pertama. Okey, adab yang pertama, mulakan dengan salam. Kita nak tanya, kalau kita ni kat luar lah, ni bukan dalam kelas. Kalau kat luar, kamu nak tanya dengan orang tu, siapa saja, kamu tanya, mulakan dengan salam. Assalamualaikum. Yelah, kamu nak tanya mestilah bagi salam dulu. Takkan kamu nak tanya orang tiba-tiba, nak tanya boleh tak? Janganlah macam tu. Dia tak ada adab namanya. Kita, orang Islam ada adab dia. Nak tanya, Assalamualaikum. Macam tu dulu. Okay. Yang kedua, meminta izin. Tanya dia daripada Rasulullah, Assalamualaikum. Tumpang tanya, macam tu, minta izin. Boleh tak nak tanya? Ataupun kita cakap tumpang tanya, tu kita minta izin lah tu. Orang dah faham dah kita nak tanya. Tumpang tanya. Yang ketiga apa? Bertanya dengan muka manis. Kita nak tanya dengan orang, kita nak minta tolong dengan orang,
Supaya kita dapat menyelesaikan masalah kita, kita kenalah muka manis. Janganlah kita tanya orang, kita buat muka masam, muka macam nak bergaduh. Tak boleh lah macam tu. Okay, right. Okay, yang seterusnya, yang keempat, menggunakan bahasa yang baik. Kita kena guna bahasa yang baik. Kita nak tanya orang, kita nak minta tolong orang, kena cakap dengan baik. Tumpang tanya, mana tandasnya dekat sini? Tanya dengan cara yang baik, bahasa yang baik. Janganlah, weh, tandas kat sini mana? Macam kelam kabut. Tak menggunakan bahasa yang kasar. Tak boleh. Okay. Okay, selepas kita dah tanya, kita ucap terima kasih. Dah tanya, kita dah dapat jawapannya, kita cakap terima kasih. Cakap macam tu. Kita ada budi bahasa kita. Okay. Okay, yang seterusnya, yang keenam. Guna bahasa mudah yang difahami. Maksudnya kita nak tanya dengan orang ni, guna bahasa yang paling senang nak faham. Macam tadi. Semua orang faham. Tumpah tanya, tandas dekat mana? Janganlah tanya, tandas kat mana? Dah lah laju-laju. Lepas tu tanya banyak. Jangan macam tu. Okay. Alright. Okay. Yang seterusnya, yang ketujuh, masa yang sesuai. Bertanya pada masa yang sesuai. Kalau kita tengok orang tu masa tu tengah sibuk, dia tengah makan, dia tengah buat kerja, janganlah tanya dia. Okay. Contohnya tadi, orang tu pun tengah ada masalah. Kita tengok tengah telefon kan. Orang tu tengah dalam telefon, kita sibuk, datang kat dia, tumpang tanya boleh? Janganlah macam tu, mengganggu orang lain. Okay, tak baik macam tu. Okay, yang seterusnya. Okay, perkara yang dilarang ketika bertanya. Masa bertanya kita ada benda-benda yang kita tak boleh buat juga. Bukan tak ada Okay, yang pertama tengok atas sekali tu. Okay, tidak memberi salam. Kita orang Islam bagi salam. Jangan jadi macam orang kafir, datang-datang terus tanya, tak ada adab. Cuba macam kamu, orang datang rumah kamu tak bagi salam terus masuk, marah tak? Marah kan? Sama juga macam kita bertanya, kita tanya dia Assalamualaikum, macam tu. Okay. Alright. Okay, yang kedua, bertanya dengan panjang lebar. Kalau kita nak tanya, kan dah cakap tadi kan, guna bahasa yang mudah difahami. Okay. Jangan tanya panjang-panjang. Tanya soalan, tanya satu sahaja. Jangan nak tanya panjang, berjela-jela. Buat orang malas nak layan kamu sebab orang lain pun ada kerja dia juga. Okay. Okay. Yang seterusnya, tanya nak senang cerita, kalau kita nak tanya tu, soalan kita ringkas dan mudah orang faham. Itu paling senang. Okay. Okay. Yang seterusnya, yang ketiga, guna bahasa kasar. Macam Ustaz cakap tadi lah, kalau kita nak tanya, guna bahasa yang baik, bahasa yang lembut. Jangan guna bahasa yang kasar. Guna awak saya, tak boleh guna aku kau. Kita nak berkomunikasi dengan orang, kena cara yang paling baik. Okay. Yang seterusnya, tidak ikhlas. Apa maksud tak ikhlas ni? Maksudnya adalah kita bertanya tu mesti ada sebab lain. Nak kenakan orang lain ke, sengaja tanya benda tu. Contohnya macam ni, tanya kawan tu macam ni dah. Dah lah tak ada adab, dia panggilnya. Semalam aku nampak engkau pergi keluar mana semalam, malam-malam tu. Saja nak menimbulkan benda yang buruk berlaku. Saya tanya benda-benda yang tak elok. Okay. Kalau kita rasa benda tu memang kena tanya, kita tanya. Penting nak tanya, ditanya. Kalau tak penting, jangan tanya, menyusahkan orang lain. Itu tak ikhlas namanya. Pertanyaan yang sia-sia, cakap. Okay. Yang kelima, tidak ucap terima kasih. Ni kalau kita dah kita dah dapat jawapannya tadi, lepas tu terus dia pergi daripada situ tanpa cakap terima kasih ke, balas budi ke. Tak boleh lah macam tu. Okay. Kita bila tanya orang, cakap terima kasih sebab dia dah membantu kita dapatkan jawapan yang kita nak. Okay. Okay, yang terakhir, yang keenam, masa yang tidak sesuai. Masa yang tidak sesuai ni maksudnya, contohnya lah, kamu dekat rumah, kamu ada kerja sekolah, kamu telefon kawan kamu malam-malam, pukul 12 malam, orang tu dah nak tidur lah, kamu sibuk nak telefon dia, nak tanya dia. Bukan tanya benda yang pasal sekolah, pasal pembelajaran ke apa, tanya apa. Malam ni bola pukul berapa? Sibuk tanya benda pasal bola pula. Tak penting. Tak boleh macam tu. Dalam masa tak sesuai, tanya benda yang tak penting. Okay, tak boleh.
Okay, niat. Kalau kita nak bertanya, tengok keadaan. Tengok orang tu masa dia okey ke tak. Masa kita nak bertanya tu sesuai tak kita nak tanya. Soalan kita tu penting ke tak penting. Okay, kena fikir kepada keadaan sekeliling kita. Right. Okey, habis kita pergi kepada faedah mengamalkan adab bertanya ni. Apa dia apa ni faedah-faedah dia? Yang pertama, tidak sesat jalan. Maksud tidak sesat jalan ni memanglah ini kalau kita pergi bermusafir ataupun berjalan. Kita tak tahu nak pergi arah mana. Ni tidak sesat jalan biasalah. Contoh yang lain tidak sesat jalan apa? Kita tak tahu benda tu, apa jawapannya. Kita tanya orang yang tahu. Kita tak adalah sesat. Maksudnya kita tak pergi kepada jawapan yang salah. Dah tahu kita tak tahu kita benda tu. Kita tak tahu benda tu apa dia, apa jawapannya, tanya orang yang tahu. Dapat jawapan yang sebenar, tak sesat. Maksudnya tak dapat jawapan yang salah. Okey. Kalau kita tanya dengan orang yang betul, kita dapat jawapan yang betul, tidak sesat. Itu maksudnya tidak sesat jalan. Okey, yang kedua, tercapai hajat. Maksud tercapai hajat ni adalah kita dapat apa jawapan yang kita nak. Jawapan yang betul. Okey. Right. Okay, yang ketiga, menyelesaikan masalah. Ni macam tadilah, kamu nak ada masalah, kamu bertanya kepada orang yang tahu, orang yang boleh bantu kamu. Selesai masalah kamu. Okey. Sebab tu kita kena bila bertanya, kena tanya orang yang betul, keadaan yang betul, masa yang betul. Itu dia cara bertanya yang betul. Okey, yang seterusnya keempat, ramai kenalan. Okey, kalau kita banyak bertanya, pergi banyak bertanya benda-benda yang elok lah. Okey, ramai banyak bercakap benda yang baik, bertanya benda yang baik dengan orang-orang lain kan. Banyak bertanya cikgu-cikgu, ustaz-ustaz semua. Ramai kenalan. Cikgu-cikgu pun suka dengan kamu, cikgu-cikgu pun kenal kamu. Ini kalau kat kelas diam, dekat dalam taman jiran kamu tu kamu diam, macam mana orang nak kenal kamu? Okey. Kalau nak ramai kawan, kena banyak bertanya benda yang baik dengan orang lain. Okey. Seterusnya yang kelima, disukai rakan dan masyarakat. Semua orang akan suka dengan kamu. Macam kamu bercakap dengan semua orang, banyak tanya benda yang baik-baik, semua orang akan suka dengan kamu. Takkan tak ada yang suka dengan kamu. Okey. Okey, yang seterusnya yang keenam, dikasihi Allah dan Rasul. Kenapa dikasihi Allah dan Rasul? Sebab kita mencari ilmu. Kita bertanya dengan orang tu, mencari ilmu lah tu. Salah satu cara kita mencari ilmu. Okey. Okay, yang seterusnya, akibat tidak beradab semasa bertanya. Apa dia? Yang pertama, sesat jalan lah. Maksud sesat tadi apa? Kita akan dapat jawapan yang kita nak kan. Okey, ini kalau kita tak ada adab, akibat dia apa? Sesat jalan. Semua orang pun takkan tolong kamu. Bagi jawapan yang salah, tak suka dengan kamu. Okey. Yang seterusnya, mendapat susah. Kita menyusahkan diri kita sendiri. Dah tahu, kita tak tahu, kita kena beradab dengan orang. Okey, supaya orang bantu kita. Ini kita dah lah tak beradab, orang takkan bantu kita. Jawapan tu takkan dapat. Okay, yang seterusnya yang ketiga, menghadapi masalah. Kita dah ada masalah, kita akan bertambah-tambah lagi masalah. Dah lah ada masalah, lepas tu kita tanya tak beradab, orang takkan bantu kita, orang akan tak suka dengan kita, lagi bertambah masalah kita. Okey. Yang keempat, dibenci masyarakat. Tak ada adab dengan bertanya ni, siapa yang suka? Cuba kalau kamu, kamu datang dekat kamu nak tanya dengan kamu, tapi dengan cara yang kasar, cakap kasar-kasar, tak elok. Lepas tu tak cakap terima kasih. Suka tak kamu? Tak suka kan? Macam tu juga dengan orang lain. Kita kena, bila kita nak buat sesuatu, kita kena berfikir apa perasaan orang lain. Okay? Alright, yang kelima, menyusahkan diri sendiri. Ini tadilah Ustaz dah ulang tadi. Yang keenam, dibenci Allah dan Rasul. Semua akibat-akibat ni, yang benda-benda yang tidak baik kita buat akan dapat akibat yang tidak baik. Dibenci Allah dan Rasul lah. Sebab kita umpama kita memutuskan silaturahim. Sebab apa? Sebab kita membuat pergaduhan dengan orang lain. Okay. Alright, okay. Seterusnya, hikmah mengamalkan adab ketika bertanya. Okay. Yang pertama apa? Dipermudahkan hajat. Apa yang hajat tu, apa yang kita nak maksudnya. Apa yang kita nak akan dipermudahkan.
Maksudnya kita dah tahu lah. Oh, kita tanya ni. Oh, bila kita tak tahu. Last kali bila tanya dengan orang yang betul, kita akan dapat jawapannya. Dipermudahkanlah urusan kita tu maksudnya. Okay. Yang kedua, luas ilmu pengetahuan. Okay, bila kita bertanya, Ustaz cakap apa tadi? Umpama kita mencari ilmu. Okay, jadi, ilmu kita makin bertambah. Okay, yang ketiga, mengeratkan hubungan silaturahim. Kita tanya kepada ramai orang, banyak ilmu kita dapat dan orang pun akan kenal dengan kita. Okay, yang seterusnya, maruah terjaga. Apa maksud maruah terjaga ni? Apa kaitannya? Kaitannya adalah, okay, bila kamu tak tahu benda tu, okay, bila ada orang tanya dengan kamu akan berikan jawapan yang betul bila kamu tahu jawapannya. Maruah terjaga. Itu maksudnya. Ini kamu tak tahu, lepas tu kamu main jawab je dengan orang lain, dah bagi jawapan yang salah. Maruah kita akan tercemar. Orang cakap apa? Dia ni jangan percaya dia ni. Dia ni penipu. Bagi jawapan yang salah. Dah itulah maksudnya maruah yang terjaga. Okay. Alright. Okay. Seterusnya yang terakhir, melahirkan suasana harmoni. Suasana harmoni maksudnya tadi tu. Kita banyak bertanya dengan orang suka dengan kita. Melahirkan suasana antara jiran kita dengan guru-guru kita pun suka dengan kita. Harmoni lah tu maksudnya. Okay. Right. Okay, jadi sampai sini sahaja kelas kita pada hari ini. Okay, hari ini Ustaz takkan bagi kamu kerja sekolah. Okay, kerja sekolah kamu adalah kamu ulang kaji sendiri, baca sendiri bab ini. Okay, macam mana cara bertanya dengan betul. Okay, right. Okay, insyaAllah mulai pada minggu ini kita mungkin akan ada kelas live. Okay, kemungkinan akan ada kelas live. Tapi Ustaz akan bergila-gila lah. Tak adalah setiap kali kita akan buat kelas live. Sebab Ustaz pun akan ada kerja lain. Sebab lepas kelas akhlak ni Ustaz akan ada kelas bahasa Arab. Ustaz ada kerja lain untuk diselesaikan untuk kelas yang seterusnya. Okay? Alright. Okay, jadi Ustaz harap kamu semua lagi bersemangat untuk belajar dengan Ustaz. Ustaz pun akan cubalah buat aktiviti-aktiviti yang seronok untuk kamu semua, insyaAllah. Okay, jadi terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.